Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat bersama-sama kembali untuk meneruskan muzakarah dan perbincangan kita dalam kitab Usulud Dakwah karangan tulisan Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu taala, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang contoh-contoh akhlak dalam Al-Quran, yang mana akhlak ini merupakan salah satu daripada ciri-ciri utama dalam kita membincangkan kitab ini dalam bab yang keempat ini, sistem-sistem dalam Islam ini. Antara yang pertama dalam sistem Islam ini ialah sistem akhlak, ya. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kita yang lepas kita membicarakan tentang larangan sombong dan takabur, dan juga larangan berlaku boros dan kikir, yang mana sombong dan takabur itu lawannya adalah merendah diri dan tawaduk. Ia merupakan sifat akhlak yang ada di dalam Al-Quran, yang juga berjimat cermat, ya. Bukan boros ini juga merupakan salah satu daripada sifat-sifat akhlak dalam Islam. Pada malam ini kita sambung kembali dalam perbincangan perkara yang kelima, iaitu perintah berlaku adil dalam semua keadaan, baik terhadap manusia bahkan kepada orang-orang kafir. Perintah berlaku adil dalam semua keadaan, sama ada terhadap orang-orang Islam dan juga orang-orang kafir. Dia merupakan ciri-ciri akhlak, sistem akhlak dalam Islam ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Dalam surah Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu berkata, hendaklah berkata dengan adil, sekalipun tempat berkata itu orang yang kerabat dengan kamu. Adil ni, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan satu daripada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lawan bagi adil ini adalah zalim. Adil ini dalam, kalau dikirakan adil dalam Islam ini, ya, dia melengkapi hubungan manusia dengan kehidupannya. Mana sekitar sekeliling kehidupan kita ni, sesama manusia ini, kan, kita meletakkan neraca keadilan. Dan juga adil itu apabila kita berjaya mengatasi undang-undang ciptaan manusia. Ini juga dalam Islam ni meletakkan neraca keadilan itu apabila kita dapat melengkapi hubungan kita sesama manusia ini, kan, dengan nilai kehidupan dia dengan baik, dan juga kita dapat mengatasi undang-undang ciptaan manusia dengan meletakkan undang-undang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia adil. Sebab itu, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin pernah dengar juga dalam satu ayat Allah SWT yang lain, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazakkarun. Ini surah ayat yang biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat setiap minggu, kan. Ada dua ayat, kan, yang biasa tuan-tuan dengar, kan. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Agak-agak hafal tak semua tuan, ayat ni? Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ni tiap-tiap Jumaat kita dengar, kan? Ke tidur? Dengar tiap-tiap Jumaat. Kalau saya sejak Jumaat, umur 5 tahun dah solat Jumaat dah, kan. Sekarang ni dah masuk dekat Faisiri dah, umur tua dah, kan. Berapa ribu kali kan kita dengar ayat tu setiap Jumaat. Yang miss Jumaat ni sejak ada PKP je.
PKP lepas dia kita miss sikit Jumaat beberapa minggu kan. Tapi kita pasti akan dengar setiap hari Jumaat ayat yang merintahkan, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Sekiranya kamu berbantah-bantah dalam suatu perkara, hendaklah kamu mengalihkan ia kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini Allah perintah pada kita. Yang kedua, kita dengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazakkarun. Allah Ta'ala perintah pada kita, innallaha ya'muru bil adl. Kan? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Kitab kita ni muka 107 107. Allah perintah pada kita, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bil adl, berlaku adil, kan? Dan wal ihsan, dan membuat kebaikan, wa itaizil qurba, dan menginfakkan, membantu saudara-saudara kita yang terdekat. Kalau nak bagi sedekah, tengok dulu kaum kerabat yang dekat. Kalau nak bagi zakat, tengok dulu kaum kerabat yang dekat, yang boleh kita bagi bantuan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, kan? Dan Allah melarang kita, menegah daripada melakukan segala kerosakan, kemungkaran, dan wal baghi. Baghi ini adalah kezaliman. La'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan kamu dapat mengambil peringatan. Sebab itu mahalnya nilai solat Jumaat ini, kan? Mahal nilai solat Jumaat. Sepatutnya kita, saya selalu sebut di Johor ni, kita Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan yang masih lagi mengekalkan cuti pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat dan hari Sabtu. Sepatutnya kita orang Johor ni mengambil peluang fursah az-zahabiyah itu, peluang keemasan, untuk kita memanfaatkan hari Jumaat itu sebagai hari untuk umat Islam beribadah, Sayyidul Ayyam, kan? Inilah peluang terbaik kepada kita, sebab hari Jumaat kita tak dikejarkan dengan kesibukan. Saya sendirilah dah rasa dah, kan, 16 tahun saya duduk kat Selangor, kan? Memang hari Jumaat bekerja. Boleh katakan dalam sebulan tu mungkin sekali dua je dapat pergi solat Jumaat tu. Memang macam pergi solat Jumaat lah. Ini dapat mandi sebelum Jumaat, mandi sunat, dapat datang awal ke masjid, kan? Setelah saya pindah ke Masjid Putra, bawah JAKIM nanti dipindahkan ke bahagian kemajuan Islam, iaitu pengimarahan masjid. Baru dapat rasa nikmat balik semula. Sebab hari Jumaat walaupun bekerja tapi duduk kat masjid. Kan? Hari Jumaat walaupun bekerja dapat duduk kat masjid. Dapat solat duha, kan? Dapat baca surah Kahfi. Kita tak terkejar-kejar dah. Hari Jumaat tu memang kerja kita fokus untuk solat Jumaat. Pukul 12 semua imam-imam, Bilal-Bilal dah diarahkan tukar pakaian, nak mandi apa semua. 12.30 semua dah naik untuk persiapan solat Jumaat. Naik itu terpulang lah. Ada yang naik dia naik dia tak masuk masjid, ada juga, kan? Tapi dah siap untuk bertugas. Ala kulli hal, ramai dah merasa dapat rasalah lepas solat Jumaat pun kita tak kejar-kejar dah. Memang sebab kita memang duduk dekat masjid, tapi kita merasai orang lain. Masjid Putra tu kalau solat Jumaat, tuan-tuan, boleh muat 8,000 orang, 6,000 orang. Tapi lepas imam beri salam dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 3/4 keluar. 3/4 daripada jemaah masjid tu keluar masing-masing. 245 masuk pejabat. Dan dengan parking lagi yang jauh-jauh pusing keliling besar tu, kan. Kalau Masjid Putra, masjid besi tu, Masjid Sultan Zainal Abidin tu, lagilah. Kalau mana parking jauh-jauh, dia terpaksa keluar dulu sebab nak start kereta, nak cepat balik, dia parking kereta jauh-jauh. Sebab senang nak keluar. Kalau kereta parking dalam,
datang cepat, makin dalam. Makin dalam nak keluar lambat, sebab orang lambat orang keluar ramai. Itu pun masalah. Jadi orang berpusu-pusu keluar, dia tak dapat rasa kelazatan antara kelazatan solat Jumaat ni tuan, ialah kita menunggu selepas habis Jumaat tu. Selepas selesai solat Jumaat, saat-saat orang berebut balik, masa itulah sebenarnya rahmat dan rezeki Allah diturunkan. Tapi ramai orang kita tak sedar, kan? Atau kadang-kadang kita buat solat hajat lepas solat Jumaat tu pun, tengok je lah. Saya kata Allahu Akbar. Itu satu hari saya khutbah, kan, saya beri nasihat sikit dekat surau Pawang tu, kan. Tuan-tuan, saya tengok tiap-tiap kali lepas Jumaat solat hajat ni, kosong kita punya masjid. Surau kita ni kosong buat solat hajat. Sedangkan hajat kita pada Allah ni, ya Allah, saya kata tak terkira hajatnya kita pada Allah. Saya nak tengoklah minggu ni, saya kata lepas solat Jumaat ni kita buat solat hajat, pastikan tuan-tuan jangan keluar. Saya kata itu je. Kan, alhamdulillah itu ramai solat hajat, kan. Rupanya kita ni nak kena peringat, kan, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ni masjid kita pun hari Jumaat, saya minta maaf lah, memang tak dapat dah solat Jumaat kat sini sebab saya solat Jumaat dekat surau Awang sana. Dalam proses untuk mohon solat Jumaat secara tetap, kan. Dulu gili-gili dengan Masjid India sana, pantau kat sana. Sekarang dah selesai dah tak ada pantau-pantau lagi sangat. Dia tumpu dekat surau. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sikap kita hari Jumaat tu, ambillah peluang, kan. Ini tak cerita tentang adil, tapi adil jugakah kita? Adilkah kita bila Allah jadikan kita hari Jumaat sebagai hari beribadah kepada kita buat foya-foya selawat kita hari Jumaat? Kalau bertembung antara selawat dengan baca Quran hari Jumaat, banyakkan selawat. Bukan kata tak payah baca Quran langsung, tapi antara selawat dengan baca Quran pada hari Jumaat, banyakkan selawat untuk Nabi SAW. Berapa banyak kita selawat pada hari Jumaat walaupun kita tak kerja, contoh. Ataupun kalau kita kerja lagilah keadaan macam mana. Dan juga amalan-amalan lain yang digalakkan, sunnah-sunnahnya daripada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kadang-kadang dari sudut itu pun, kalau kita nak bercarakan tentang keadilan, jauh adil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sifat adil ini satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil bagi Allah untuk zalim pada kita. Inilah yang kita nak bicarakan tentang keadilan. Adil ini dia digerakkan oleh keimanan sebenarnya. Iman. Selalu orang sebut bila kata adil ni, tuan-tuan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Selalu orang dengar bila adil ni, tak adil ni bab kahwin je, kan. Kahwinlah, kata Allah, nikahlah kamu akan perempuan tu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu khawatir, takut tidak boleh berlaku adil, fawahidatan, cukup satu. Itu adil, kan. Itu selalu kita bicarakan bab adil begitu. Tetapi perkara bab adil ini sebenarnya sangat luas perbahasan dia, sangat luas. Malam ni bukan kita nak bincangkan semua, tuan-tuan di mata Allah SWT, tetapi nak mengambil beberapa perkara tentang bagaimana adil itu salah satu daripada ciri akhlak. Kan. Adil ini, sebahagian pendapat para ulama, dia membahaskan bahawa adil ini ada 3 keadaan. Adil yang pertama iaitu pemenuhan hak secara sama, bagi sama rata. Hak bagi sama rata, kan. Ini keadaannya. Kalau sana 3, sini 3, 4, bagi sama rata. Orang kafir dapat sekian, orang Islam pun dapat sekalian. Contoh itu dari sudut pemenuhan hak secara sama. Adil ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an ta'dilu.
Ini kan ayat Allah SWT, kita jumpa ayat ini, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kata Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahli dia. Dan apabila kamu berhukum sesama manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Ini adil, maksud yang pertama iaitu pemenuhan hak secara sama, bagi sama rata, adil, kan. Kisah ini popular pada zaman Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pernah kita dengar sirah Sayyidina Ali kehilangan baju besi. Ingat tak lagi kisah ni? Sayyidina Ali kehilangan baju besi, diambil oleh orang bukan Islam, orang kafir. Maka Sayyidina Ali bawa kes ini sebab dia yakin orang tu baju aku tu, tapi orang tu tak mengaku dia mengambil. Maka Sayyidina Ali bawa kepada kehakiman, pihak pengadilan. Sedangkan hakim itu, saya tak ingat Allahumma salli ala Muhammad, dia punya nama hakim tu. Hakim itu dilantik oleh pemerintah, Sayyidina Ali lantik, kan, untuk bicarakan. Maka apabila ditanya kepada Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali yang mengadu bahawa dia hilang baju besi, dan dia mengatakan baju besi itu diambil oleh orang tersebut, maka hakim minta Sayyidina Ali datangkan bukti. Nampak tak tuan, kan? Ini kisah ni. Kisah ini bagaimana orang kafir itu selepas jatuh hukuman, dia perlu masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Sekarang ni kita terbalik. Saya sebut dah, zaman sekarang kita, orang yang menuduh dia tak perlu datangkan bukti, orang yang kena tuduh pula kena depend diri bawa bukti. Macam itu sekarang ni. Itu keadaan. Tapi saya nak cerita zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini. Apabila hakim minta datangkan bukti, kata Sayyidina Ali, aku tak dapat datangkan bukti melainkan ada 2 penyaksian. Satu hamba aku, satu lagi anak aku, kan? Maka hakim menerima penyaksian hamba dia, hamba Sayyidina Ali, dan menolak penyaksian kanak-kanak, kan? Bila menolak penyaksian kanak-kanak, tak cukup bukti. Nak untuk dua bukti untuk mengukuhkan dakwaan itu, tak cukup bukti. Dan maka orang kafir itu pula, dia tidak mengaku baju itu dia curi, dia tidak mengaku. Maka dengan sebab itu hakim menyatakan hukuman baju itu adalah hak orang itu, bukan hak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia tidak mengambil apa-apa sikap memecat hakim tu, tak ada. Kan? Ini tak adil, aku lantik engkau jatuhkan hukuman aku bersalah, kata dia, kan. Dia tak berlaku macam itu. Sayyidina Ali akur dengan keputusan hakim, tak boleh pun, walaupun dia memerintah masa itu khalifah. Tetapi apa dia punya hikmah di sebalik keadilan dalam Islam itu, tuan-tuan, kan? Apabila orang kafir itu melihat, kan, baju ni aku curi, tetapi adilnya hukum Islam itu apabila dia tak boleh datangkan bukti, baju tu hak milik aku, tak patut aku ni, kata dia, kan, tak patut aku ni. Maka selepas daripada jatuh hukuman tu, dia jumpa Sayyidina Ali. Dia cakap Sayyidina Ali, wahai khalifah, aku bukan Islam, tapi hari ni aku menyaksikan bagaimana keadilan Islam terhadap orang bukan Islam. Aku menyangkakan bila aku ambil baju kamu ni, kan, tentulah ke hakim akan menyembelahi kamu sebab kamu pemerintah. Kata dia, punya Islam tidak begitu. Adilnya Islam, hari ni aku mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, kan, itu dari sudut adil, iaitu pemenuhan hak sama secara sama. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saya tak panjangkanlah kisah ni, kan. Yang kedua ialah bagaimana adil itu diartikan, dimaknakan sebagai keseimbangan yang tidak ditentukan nilai. Keseimbangan, seimbang. Adil ni seimbang, kan, seimbang. Seimbang ni macam mana? Anak, contoh, kita nak bagi anak kita yang perempuan
kan, belanja pada kakak yang sulung umur 18 tahun takkan sama dengan nilainya belanja pada anak perempuan yang umur 5 tahun. Contoh, keperluan kepada kakak dia 18 tahun ini katakanlah 200 sebulan. Takkan kita nak letakkan 200 juga pada anak perempuan yang umur 5 tahun. Kalau orang tengok, ayah sudah tidak adil, kakak dapat 200, saya dapat 50, mana adil? Kata dia kan? Tidak. Islam tak menilai itu dari sudut itu zalim, tapi dia melihat daripada keseimbangan. Wajarlah bagi pada dia 200 sebab umur 18 tahun, SPM ke ataupun sudah sambung belajar ke, ada keperluan-keperluan yang banyak. Yang si kecil 5 tahun ni apa nak bagi 200 sebulan? Apa keperluan dia? Contoh, kan, takkan dia pun nak pakai handphone sama dengan handphone kakak dia umur 18 tahun. Sebagai contoh, makan dia takkan sama dengan makan kakak dia umur 5 tahun. Maka ayah dia tak letak 200 pada adik dia, letak kakak 200. Mungkin yang tengah-tengah tu mungkin 100, yang dia kecil lagi tu mungkin 50 sebulan. Contoh, ini juga Islam meletakkan dia sebagai adil dari sudut keseimbangan. Macam gitu kan. Kita ayah-ayah ni kita tahulah tuan-tuan, takkan pernah tuan-tuan khilaf dengan pendapat saya ataupun pendapat para ulama ni. Baru adil tak ustaz? Adil kita mesti kalau 200 semua kita kena bagi. Tidak kan? Siapa yang kat sini ada 3 orang isteri? Ada? Ayah-ayah saya ni tak ada yang 3 isteri. Kan? Tak ada? Tak ada semua ada satu isteri dia. Isteri kan. Okey, saya tengok kepada kawan saya yang 2 isteri saja, kan. Dan saya ramai jumpa kawan-kawan saya 2 isteri lah, 2 isteri, ada anak, dua-dua ada anak. Isteri yang pertama anak dah besar, isteri yang kedua anak kecil. Sama tak belanja? Tak sama. Kan kata orang, alah mana suami boleh berlaku adil? Tak, boleh berlaku adil, cuma adil tu pada kepala otak kita mesti sama. Kalau rumah tu banglo, rumah sini pun banglo, kan. Kalau rumah ni kondo, sini pun kondo. Kita anggap adil macam tu. Tapi sebenarnya adil dia boleh masuk dalam grup kapasiti ataupun bahagian keseimbangan. Adil kalau dia memang berdasarkan keperluan dia. Contoh, isteri kita seorang kat Malaysia, isteri yang kedua dekat Mesir, contohlah kan. Takkan belanja dia sama? Tak sama. Dia berdasarkan keperluan. Ini yang Islam katakan sebagai keseimbangan, kan. Kalau nak kata adil, tuan-tuan, kalau kata adil lah, anak lelaki pakai songkok, anak perempuan pun kena bagi ke songkok juga. Itu bukan adil, itu bangang nama dia. Kan? Ingat lagi Allahyarham Ismail Kamal tu kan. Itu kan adil, bangang nama dia kan. Kalau anak perempuan belikan tudung, anak lelaki pun nak belikan tudung. Biar adil kata dia, anak-anak semua rasa tudung. Itu bukan adil. Satu kisah daripada Allahumma salli ala Muhammad, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Betul? Tak silap saya Sulaiman bin Daud, kan. Nabi Sulaiman anak kepada Daud. Sulaiman ini menguasai pemerintahan daripada ayah dia, Nabi Daud ni. Nabi Daud kan yang boleh melemburkan besi. Maka satu peristiwa, kan, berlaku pada zaman bapa dia, zaman Nabi Daud ini, yang mana ada 2 jiran, kan. Jiran A ni dia bercocok tanam, jiran B ni dia berternak haiwan. Maka pada satu ketika haiwan-haiwan yang diternak oleh orang B ini masuk ke ladang tanaman jiran dia yang A ini. Maka habis tanaman-tanaman itu dimakan oleh ternakan si B ini. Maka dua-dua ini datang mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pada asalnya dia buat keputusan dia kata, oleh kerana kambing-kambing kamu, binatang-binatang ternakan kamu telah merosakkan semua tanaman-tanaman, maka kamu kena serahkan binatang-binatang ternakan kamu itu kepada si A ni. Kata dia, serahkanlah sebagai ganti rugi. Bila Nabi Sulaiman
Bila Nabi Sulaiman dengar, dia jumpa pada ayah dia. Ayah, saya rasa tindakan ayah itu kurang tepat. Dia kata, hukuman itu kurang tepat. Kalau pada perkiraan saya, adakah baiknya jika ayah, kan, si A hilang tanaman, si B ternakan dia yang memakan tanaman, maka si B dia kena hidupkan semula tanah yang dirosakkan oleh binatang-binatang dia. Hidupkan balik, tanam balik pokok-pokok itu. Dalam sepanjang tempoh dia menanam itu, sehingga tanaman itu sama bayanya dengan yang dirosakkan, maka si A hendaklah menternak binatang si B dan mengambil bahagian manfaat daripada binatang-binatang ternakan itu sekadar kemampuan dia, sehinggalah tanaman-tanaman yang hasil berjaya dihasilkan. Maka si A memulangkan balik binatang ternakan kepada si B, dan si B dan si A mengambil manfaat semula tanaman-tanamannya yang rosak dahulu. Nabi Sulaiman punya cadangan, maka diterima oleh Nabi Daud AS sebagai satu keadilan, keseimbangan. Ini seimbang lah, kan? Kalaulah si B tadi, kata Nabi Daud, kamu binatang-binatang kamu ni kena serah pada A, sebab binatang dia, si A akan dapat manfaat, si B dapat apa? Tak ada apa-apalah, binatang dia semua dah diserah. Tapi pandangan pada Nabi Sulaiman AS, dia kata si B kena hidupkan balik tanah yang rosak ni, tanam semula sampailah tanaman itu tumbuh. Dalam masa yang sama, si A kena jaga binatang ternakan si B, dan dia boleh mengambil manfaat boleh jual untuk nafkah sara hidup dia, boleh ambil susu dia sekiranya perlu. Sampailah tanaman ini boleh mengeluarkan hasil, maka si A pulangkan balik ternakan pada si B, dan si A menikmati dia punya tanaman, si B dapat balik semula dia punya binatang ternakan. Ini keadilan dari sudut keseimbangan, dan tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, dalam Islam mengatakan tentang adil ini ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Ini yang selalu kita sebut ni, wada'u syai' fi makan ni, meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan memberikan hak pada tiap-tiap individu. Ini meletakkan keadilan itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dikatakan adil, kan? Kita pakai kopiah letak kat kepala. Kalau kopiah letak kat kepala lutut, itu zalim nama dia, kan? Macam tadi saya sebut tadi, anak perempuan, kan, kita belikan tudung 2 helai sebab dia bertukar-tukar pakaian. Sebab itu isteri pun kena belikan pakaian setahun, sekurang-kurangnya 2 helai pakaian persalinan yang menutup aurat. Kalau kita beli pakaian pada isteri 3 helai ke 5 helai ke, tapi tak menutup aurat, itu bukan adil, itu zalim. Sebab tu ayah-ayah yang dengar ni kena ingat, anak perempuan kita berikan dia pakaian, nah RM300 belanja, kan? Memang tak sama dengan adik dia yang kecil, tetapi kalau kita bagi RM300 pada anak perempuan kita yang besar, dia beli pakaian yang tidak menutup aurat, maka kita bukan meletakkan tempat yang betul. Sebab kita ayah, kita biarkan anak kita tidak menutup aurat, pakai pakaian hasil daripada duit kita beri. Itu tak adil. Faham tak? Itu tak adil bagi kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang macam Allah SWT, kan, kita belanja untuk dunia berapa banyak? Astro kalau berbayar, handphone, bil-bil handphone, kan, bil-bil lain dan sebagainya, termasuklah kalau kita merokok, kita beli kotak rokok dan sebagainya, kan. Duit yang kita keluar untuk benda-benda kepentingan diri kita tu sama banyak tak dengan kita infak untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nak kira adil atau tidak? Wada'u fi makan ni, meletakkan sesuatu pada tempatnya adil atau tidak? Kalau kita boleh belanja apa semua ni sebulan untuk benda-benda dunia ini, katakan 500, kan, paling tidak pun keseimbangan dia, kan, kita kena bagi infak juga di dalam Allah Subhanahu Wa Taala untuk akhirat kita, kan, pun dengan nilai yang sama lebih kurang. Ni meletakkan sesuatu. Sebab itu, kan, ini saya sentuh lagi, kan, kita nak PRN ni, tuan-tuan, memilih pemimpin itu meletakkan ke neraca keadilan.
Tangan kita yang memangkah ni esok akan dipersoalkan oleh Allah ke akhirat. Kalau kita pilih pemimpin itu dengan sebab dia naik dapat jawatan atas nama yang berhormat wakil rakyat, tetapi dia melakukan kezaliman, dia melakukan ketidakadilan dengan sebab kepercayaan kita beri, tangan kita akan dipertanggungjawabkan. Dia bukan suatu benda yang mudah. Sebab tu nak memilih pemimpin, dia kena ada neraca ilmu untuk menilai ke mana kedudukan dia itu dari sudut mendekatkan kita dengan Allah dan mendatangkan keredaan Allah kepada kita. Sebab itu pemimpin dia kena ada sifat takwa, sama dengan sifat adil. Adil ini digerakkan oleh keimanan. Pemimpin yang beriman, bertakwa pada Allah, dia akan mengundang rahmat dan redha Allah kepada dia dan kepada rakyat dia. Susah nak dapat masa sekarang ni. Tapi paling tidak pun kita menuju 80% ada ciri-ciri takwa dan iman pada dia. Kita pilih dia, maka kita dah meletakkan neraca keadilan kita itu pada dia untuk dia mengurus tadbir dunia ini sebagai khalifah dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta begitulah. Kalaulah kita dah nilai dia macam itu, tiba-tiba dia berpaling arah, kan? Itu dia dengan Allah. Kita berlepas diri. Tapi kita kena nilai dulu. Sebab tu saya tanya dulu, kalau kat Selangor dulu tuan-tuan, lama kat sana kan, bila tanya berapa kali pilihan raya saya jumpa kat sana, saya kata, tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita ini dalam tempoh 2 minggu itu, daripada penyamaan calon sampai ke tempoh pengundian, berapa ramai di kalangan kita yang istikharah minta petunjuk Allah? Ni saya dengar dekat Dun Bulu Kasab ni ada 7 calon. Dengar je lah. 7 calon. 7 calon ni 7 parti lah kan. Pening kalau kita nak pilih kan. Macam-macam warna pijau mata, belalau mata mana-mana satu kan. Tapi adakah kita mohon petunjuk Allah, minta istikharah dalam tempoh 2 minggu tu? Solat hajat malam, buat istikharah malam, ya Allah, berilah petunjuk ya Allah. Setidak-tidaknya kita yang dhaif ini, tuan-tuan, lemah ini, kita minta juga petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah saat kita nak memangkah itu adalah atas kecenderungan daripada istikharah kita, mudah-mudahan Allah redha. Itu saja. Dia berbeza dengan belum penamaan calon dah, aku dah tahu dah aku nak pangkah mana, kata dia. Aku dah tahu dah aku nak pangkah mana, tak payah kempen-kempen lah, tak payah buang masa je, aku dah tahu aku nak pangkah mana kan. Tanpa ikhtiar dia dengan Allah SWT. Bahaya yang macam ni, bahaya. Kadang-kadang suka pada hati kita, tapi tak baik pada umat, tak baik pada masyarakat. Kita tak tahu, tuan-tuan kan. Maka saya sarankan, saya ajar diri saya kan, untuk kita tapi saya tak mengundi kat sini tau. Saya tak mengundi, saya mengundi kat Selangor. Saya ajak diri saya dan tuan sekalian, lepas 26 bulan penamaan calon kan, nak pilih pemimpin ni, buatlah istikharah setiap malam. Tak ruginya kita kosongkan hati kita ini daripada segala kecenderungan. Kalau elok, buat solat taubat 2 rakaat. Lepas taubat 2 rakaat, buat solat istikharah, tidur malam, kosongkan pandangan fikiran kita daripada sebarang kecenderungan. Buatlah beberapa malam-malam yang berlalu. Mudah-mudahan mungkin Allah ada bagi petunjuk. Dalam satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kamu tertarik untuk menganiayai, menzalimi oleh kerana benci kamu kepada kaum kafir. Bencinya kaum kafir kepada kamu, supaya kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini perintah Allah dalam surah Al-Maidah ini, agar kita ini walaupun kita cenderung untuk kepada kezaliman oleh kerana bencinya kaum kafir kepada kita, tetapi apabila kita ada kuasa, apabila dalam keadaan tertentu, kita kena berlaku adil. Maka Islam perintahkan pada kita, adillah kamu, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun susah ini, tuan-tuan dan Allah, susah kita nak membuang rasa benci kita dan sebagainya. Tetapi keadilan Islam itu, kita lihat zaman Nabi SAW pun, dengan sikap keadilan yang ada pada Nabi lah,
menjadi daya tarikan, salah satu daripada fungsi dakwah kepada Islam. Orang lihat Islam itu adil. Hari ini kita lihat ramai orang Islam sendiri tidak adil. Bila tidak adil, tidak ada contoh. Yang adil itu tak ramai. Contoh dalam bab kahwin je lah, kan. Ada contoh yang baik. Dia boleh duduk serumah madu dia, boleh duduk berjiran sebelah-sebelah rumah. Dia boleh, dekat Selangor saya jumpa, dia boleh beli rumah dalam rumah taman tu, satu-satu dekat-dekat sebelah rumah. Satu ni rumah isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga lat berapa buah rumah. Satu taman dia beli. Dia mampu kan, tak ada masalah. Tapi lagi sudut itu memudahkan dia berlaku adil. Kalau dia pergi rumah isteri nombor 2, tiba-tiba isteri pertama sakit, kan boleh tekan lonceng je. Contoh kan, tekan lonceng je, hello bang, saya sakit. Ketika sakit, takkanlah dia kata tak adil ni abang kat rumah isteri kedua ni, kan, tak boleh balik rumah isteri pertama, tak adil nanti. Itu bukan tak adil, tu bangang nama dia. Kan, baliklah untuk uruskan isteri pertama yang sakit. Contoh, ada contoh orang kahwin poligami ni yang berlaku adil, harmoni kehidupan rumah tangga dia. Tapi yang banyak keluar dekat TV, semua tak baik belaka. Tak baik belaka. Bila tak baik belaka tu, itu yang meresap dalam pemikiran orang-orang lelaki, orang perempuan, kan. Bila kahwinnya gaduh, asal gaduh kahwin. Ni semua gambaran tidak baik. Maka ajaran Islam berlakulah adil. Usaha untuk berlaku adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Sekali itu dulu, kita sambung lagi pembahasan kita akan datang dalam perkara yang ke-6, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, yang merupakan antara perkara-perkara yang digariskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan sebagai nilai-nilai akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.